أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، تحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bila sama-sama kita membuka kuliah malam ini, pada malam ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan, kekuatan, kesihatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dapat diberikan keberkatan oleh Allah taala dan diberikan rahmat, juga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan kongsikan kisah seorang tabi'in yang sangat hebat, iaitulah Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, yang mana kata Ahmad ibn Hanbal, laqad qutila Sa'id bin Jubair wa ma 'ala al-ardi ahadun illa wa huwa muhtajun ila ilmihi. Laqad qutila Sa'id ibn Jubair, sesungguhnya telah dibunuh Sa'id ibn Jubair, yang mana seluruh bumi ini memerlukan kepada ilmu dia. Walaupun dia mati dah tuan-tuan sekalian, dibunuh, tetapi seluruh penduduk bumi ini memerlukan kepada ilmunya. Kana fatan wasiqal jismi muqtamilal khalqi mutadafiqan hawiyatan wa nashata, yang mana Sa'id bin Jubair ni tuan-tuan sekalian, dia seorang pemuda yang tegak badannya, yang segak, yang handsome, muqtamilal khalqi, yang cantik rupa parah dia, yang juga aktif dan juga cergas. Wa kana ila dhalika zakiyal fuad, Sa'id bin Jubair juga dia seorang yang cerdik, yang pintar. Hadal fitnah, seorang yang pemikiran dia tajam. Nazza'an ilal makarim, yang suka kepada kebaikan. Muta'assiman minal maharim, dan benci kepada benda-benda yang dosa ni. Itulah perwatakannya. Walam yakun sawadu launihi, walaupun Sa'id bin Jubair ni tuan-tuan sekalian, dia orang kulit hitam.
Orang kulit hitam, sawadul launihi, kulit hitam. Wa falfalatu sya'rihi, rambut kerinting. Tuan-tuan boleh bayanglah kan. Hitam, rambut kerinting. Wa habashiyatu aslihi, dan asal-asal dia orang Habsyi. Macam Bilal. Litanala min syakhsiyati mutamayyizatil fadzah, walaupunlah dia orang macam tu tuan-tuan sekalian, tetapi peribadian dia tadi, walaupun di fizikal dia orang tengok kulit hitam, rambut kerinting, tak mencacatkan keunggulan dan keistimewaan dia kan. Maknanya apa? Orang tengok peribadi dia hebat tuan-tuan sekalian, akhlak dia masya-Allah. Wadzalika ala raghmi min hadasati sinnihi, walaupun dia usia muda lagi, walaupun dia masih lagi berusia muda. Walaqad adraka al-fatal al-habasyi aslan, yang mana pemuda ni memang dia seorang orang Habsyah asalnya, al-arabiyyu wala'an, dan hidup dalam budaya Arab. Orang Habsyah tapi duduk dalam budaya Arab. Annal ilma innama huwa tariquhu al-qawim alladhi yuwassiluhu ila Allah. Yang mana ilmu ni ataupun budaya ilmu ni tuan-tuan sekalian menjadi jambatan untuk dia. Menjadi jambatan untuk dia menghubungkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan sekalian bagaimana sahabat-sahabat kita di Afrika, kan, kanak-kanak dan sebagainya, walaupun di kulit hitam, rambut gitu kerinting tuan-tuan sekalian, akan tetapi ngaji Quran masya-Allah. Kan, ngaji Quran masya-Allah, mana soleh tengok. Dan bagaimana mereka ni hebat dalam budaya ilmu. Mengagumkan kita walaupun dia orang macam tu tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana pentingnya budaya ilmu ni. Budaya ilmu ni ialah satu jambatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna at-tuqa innama hiya sabiluhul mumahhadah allati tablughu bihil jannah. Dan sesungguhnya ketakwaan itu sebagai satu jalan yang menghubungkan kepada syurga, untuk mencapai kepada syurga. Maka Sa'id bin Jubair ini menjadikan ketakwaan pada kanan dia dan menjadikan ilmu pada sebelah kiri dia. Dan dia membawa, dia berpegang kepada kedua-dua ini. Pegang sungguh-sungguh. Takwa dan juga ilmu. Takwa ilmu. Yang mana tuan-tuan sekalian, sepanjang dia berkelana, sepanjang hidup dia, wantalaqa yaqta'u bihima rihlatal hayah ghaira wadin wala mutamahilin, sepanjang hidup dia dan semenjak daripada dia kecil lagi, kana an-nas yarawnahu imma akifan ala kitabihi yata'allam aw safan fi mihrabihi yata'abbad. Orang ramai tengok Sa'id bin Jubair ni sama ada dua benda je. Sama ada dia ni ulang kaji pelajaran, ataupun yang kedua beribadat di mihrab dia. Dua ni je. Sepanjang kecil lagi, masa dia kecil lagi, sampailah dia besar tuan-tuan sekalian, bagaimana orang tengok dua benda ni je. Dengan kitab, ulang kaji, kemudian beribadat kepada Allah Ta'ala di mihrab dia. Kan, bayangkan kalau kita lagu mana. Tambah macam-macam lagi ni. Ulang kaji pun tak. Sibuk dengan dunia. Macam-macam. Zalikum huwa ra'iyatul muslimina fi asrihi. Dari sebab itulah tuan-tuan sekalian, ini di antara contoh keunggulan umat Islam pada zaman dia. Iaitulah Sa'id ibn Jubairin radhiyallahu anhu wa ardah. Jadi Sa'id ni tuan-tuan sekalian, dia belajar dia mengambil ilmu dengan satu kumpulan daripada sahabat Nabi yang masih hidup. Di antaranya dia sempat dengan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Di antara tok guru dia juga Adi bin Hatim At-Ta'i. Cerita dia mungkin saya cerita dah kan. Adi bin Hatim At-Ta'i dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Wa Abi Musa Al-Ash'ari, dan juga Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ad-Dausi.
Abdullah bin Umar, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa anhum ajma'in. Tapi dalam ramai-ramai tok guru dia ni, ustaz dia ni yang paling besar tuan-tuan sekalian, wa muallimahul a'zam kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Iaitulah tok guru dia Abdullah bin Abbas yang merupakan habra ummati Muhammadin, seorang yang alim yang soleh di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bahra ilmiha az-zakhir, ilmunya masya-Allah, lautan lah tuan-tuan sekalian. Maka Sa'id bin Jubair ni tuan-tuan sekalian, dia melazimi dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Duk lazimi dengan tok guru dia ni macam ibarat dengan luzum zilli li sahibi, macam matahari dengan mentari dengan bayang-bayang. Mana saja matahari ni kena bayang-bayang tu ikut tuan-tuan sekalian. Itulah nak cerita bagaimana akrabnya hubungan mereka. Mana-mana tok guru dia pergi mesti dia ada. Kita masa ni je lah kan, balik lagi masing-masing lah. Dia ni tuan-tuan sekalian sepanjang masa dengan tok guru dia. Fa'akhadha anhu al-Quran wa tafsirahu, maka dia mengambil daripada tok guru dia Abdullah bin Abbas ni Al-Quran, wa tafsir, belajar juga ilmu tafsir, wal hadis, ilmu hadis, dan juga wa gharibahu, gharibul hadis dan sebagainya. Wa tafaqqaha ala yadayhi fid din, dan dia belajar ilmu-ilmu agama. Wa ta'allama minhu at-ta'wil, dan dia belajar macam mana pentakwilan, ilmu takwil. Wa darasa alaihi al-lughah, belajar ilmu bahasa. Fatamakkana minha a'zama tamakkuni, maka dia menjadi mahir, sebenar-benar mahir. Kerana ulama tuan-tuan sekalian ataupun orang yang nak mengaji, kita panggil apa, nak jadi alim dalam bidang syarak ini, mesti belajar bahasa Arab. Tak belajar bahasa Arab, cannot go lah kita kata. Pasal apa? Pasal Quran dengan hadis ni bahasa Arab. Tak dapat tidak, kunci dia mestilah belajar bahasa Arab. Sebab itulah kita bina pendidikan yang dibina pada hari ini. Kita nak supaya apa, diajarkan bahasa Arab ni supaya mereka dapat memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ghada wa ma ala zahril ardi ahadun min ahli zamanihi illa wa huwa muhtaj ila ilmihi, sampailah tuan-tuan sekalian dia menjadi seorang yang terkenal di zaman dia, di atas muka bumi ini, yang mana mereka ni memerlukan kepada ilmu ni. Maka orang ramai pun nak ilmu dengan dia. Summa tawafa fi diyaril muslimina bahsan anil ma'rifati ma sya'allahu ayyutawwifa. Kemudian dia mengembara di negara-negara umat Islam semata-mata nak mencari ilmu, masya-Allah, bagaimana hebatnya dia mengembara. Jadi ulama dulu tuan-tuan sekalian, mereka mengembara. Nak dapat satu hadis Nabi, mengembara jauh. Pergi Mesir, daripada Mesir pergi ke Syria, pergi ke Jordan, ataupun pergi ke Iraq. Mana semata-mata kadang-kadang tu nak cari satu hadis saja. Satu hadis je, nak dengar satu hadis, sanggup mengembara jauh. Kan? Kita pada hari ini alhamdulillah ada motor, boleh mari dengar masjid. Ada kereta, boleh mari dengar sebenarnya. Lebih daripada hadis boleh dengar tuan-tuan sekalian. Kemudian banyak lagi lah. Kalau hak kaya main helikopter boleh jadi kan. Duit banyak, helikopter ada. Main helikopter, tak ada masalah. Parking belakang tu kan. Ajak ustaz sekali. Nak cerita tuan-tuan sekalian, mana zaman kita ni wasilah nak menuntut ilmu ni, kenderaan banyak. Tapi ulama dulu mereka ni berjalan kaki. Jalan kaki, kadang naik kapal, kadang naik kuda, naik unta, begitulah. Semata-mata nak mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma iktamala lahu ma arada min al-ilmi, bila mana sudah mencukupi apa yang dia nak daripada ilmu, walaupun ilmu ni tak cukup tuan-tuan sekalian. Sampai ke matilah kita belajar ni, tak habis-habis ilmu ni. Tapi ilmu yang penting-penting sudah ada ni, maka ittakhadha al-Kufah daran lahu wa maqaman.
Maka Sa'id bin Jubair menjadikan negara Kufah ataupun Kufah sebagai tempat untuk dia tinggal. Di Baghdad, di Kufah, tuan-tuan sekalian. Wa ghada li ahliha mualliman wa imaman, dan dia menjadi di Kufah ini menjadi seorang guru, seorang ustaz dan juga seorang imam di Kufah. Yang mana tuan-tuan sekalian, kana ya'umun nas fi Ramadan. Dia menjadi imam kepada manusia pada bulan Ramadan. Kebetulan kita pun tak lama dah Ramadan. Berapa hari lagi? 2 hari lagi? 12 hari. 2 hari lagi, debol. 12 hari lagi. Tak lama dah tuan-tuan sekalian. Bagaimana persediaan kita nak menyambut bulan Ramadan? Mesti ada persediaan yang mantap. Dari sudut ilmu kita lah, khususnya nak menghadapi Ramadan ini. Jadi dia jadi imam pada manusia pada bulan Ramadan. Fayaqra'u lailatan bi qira'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Malam pertama tuan-tuan sekalian, dia baca dengan bacaan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Malam yang kedua, dia baca dengan bacaan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Malam yang ketiga tuan-tuan sekalian, dia baca pula bacaan yang lain daripada sahabat-sahabat Nabi. Masya Allah. Makna apa? Dia banyak bacaan dia boleh. Wa kana idza shalla munfaridan farubbama qara'a al-Qur'ana kullahu fi salatin wahidah. Kalau dia sembahyang seorang tuan-tuan sekalian, mungkin dia telah membaca satu Quran sepanjang solat dia. Habis satu Quran tu dalam sembahyang, satu sembahyang saja. Tuan-tuan bayang. Ni Sa'id bin Jubair ni sembahyang dia, kalau dia sembahyang, dia boleh menghabiskan satu Al-Quran, satu sembahyang. Boleh fikir tak kita agak-agak? Hebat tak hebat ulama' dulu tuan-tuan sekalian. Sembahyang dia lama. Dan bacaan dia Masya Allah, ingat dalam kepala. Maka tak peliklah dia boleh menghabiskan Al-Quran dalam satu sembahyang saja. Tengok. Bagaimana hebatnya ulama' dulu. Wa kana idza marra biqaulillahi azza wa jalla, bila mana dibaca Quran tuan-tuan sekalian sampai saja pada ayat firman Allah Taala, fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'nakihim was-salasilu yushabun fil hamimi summa fin nar yusjarun. Ni sampai ayat ni. Fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'nakihim was-salasilu yushabun. Yang mana fasawfa ya'lamun, nanti mereka akan tahu. Yang mana bila mereka mati nanti, masuk kubur, lepas kubur masuklah ke alam yang lain, kemudian sampailah ke negeri yang namanya neraka. Idzil aghlalu fi a'nakihim, ketika itu belenggu-belenggu di leher-leher mereka, dan juga dipasangkan rantai, wassalasil, dipasangkan rantai di leher mereka. Orang ahli neraka ni dibelenggu di leher mereka, kemudian dipasang rantai di leher mereka. Yushabun, dalam keadaan mereka ni akan diseret tuan-tuan sekalian. Kena seret oleh penjaga neraka. Malaikat yang menjaga neraka ni akan menyeret mereka ini. Fil hamim, dan juga mereka ni akan merasai air yang mendidih. Diseret kena air yang mendidih. Summa finnar yusjarun, kemudian dalam neraka mereka akan dibakar. Kan dahsyat ni dalam neraka ni. Tak usah cerita neraka, kubur pun dahsyat dah tuan-tuan sekalian. Nak pergi ke neraka tu, kubur dulu. Kubur ni Nabi kata awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur-kubur ni tempat pertama, persinggahan yang pertama daripada persinggahan akhirat. Siapa-siapa yang faman kana, siapa yang selamat daripada kubur ni, summa Nabi kata apa? Ba'dahu aisara minhu. Faman naja minhu ba'dahu aisara minhu. Barang siapa yang selamat daripada kubur ni tuan-tuan sekalian, lepas tu mudah bagi dia.
Kubur selamat, lepas tu mudah insya-Allah tuan-tuan bagi dia. Tapi barang siapa yang waman lam yanju, barang siapa yang tak selamat, yang tak selamat lam yanju ni, tak selamat daripada kubur ni, ba'dahu asyadda minhu, lepas tu dahsyat lagi daripada kubur ni. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata kalau siapa yang tak selamat daripada kubur ni, lepas kubur tu dahsyat lagi tuan-tuan sekalian. Ni dia. Kalau kita baca bagaimana dahsyatnya kubur ni, tiap-tiap hari kubur ni panggil penghuni dia. Dia kata aku baitul dud, ana baitul wahidah. Aku ni rumah yang penuh, yang aku keseorangan, dia kata. Mana kubur keseorangan, dia nak penghuni dia panggil kita. Kita tak dengar je lah. Kalau kita dengar kubur panggil, ramai mari masjid mana ni tuan-tuan sekalian. Ke belakang mari masjid. Tapi sebab tak dengar je lah kan. Kalau dengar, habis kita. Tak boleh tidur kita. Kubur panggil kita. Hari-hari kubur panggil. Maka dia kata, ana baitud du, aku ni rumah ulat. Kubur kata. Ana baitud turab, aku ni rumah tanah. Yang mana kalau orang yang mati tadi itu menjadi penghuni kubur, maka kubur sangat suka kepada dia. Dilayan dengan penuh hormat, ahlan wa marhaban. Sukanya kubur ni kepada orang beriman. Bayangkan kalau orang yang jahat, orang yang kufur pada Allah Taala, tuan-tuan sekalian, kubur pun tak pandang dia, tak layan. Maka kubur akan menyempitkan tulang rusuk dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat macam ni, yang mana akan bertemu tulang rusuk dia akan dirapatkan tuan-tuan sekalian. Dahsyat. Ini bau kubur ni. Belum cerita neraka. Ni cerita neraka ni. Yang mana belenggu di leher, rantai dipasang di leher, diseret tuan-tuan sekalian. Masuklah air yang mendidih, kemudian dibakar pula. Allahu akbar. Au marra binahwiha min ayatil wa'di wal wa'id, ataupun lalu dengan ayat-ayat yang tadi macam tu, ayat-ayat yang berbentuk amaran, teguran, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian, iksya'arra jilduhu, maka tubuh dia akan menggeletar. Siapa je ayat-ayat ni menggeletar? Kita kalau baca biasa je lah, tak berasa tu. Kalau kita faham menggeletar tuan-tuan sekalian. Wa tasadda'a fuaduhu, gementar hatinya. Hati rasa gementar, wa hamat ainah, mengalirkan air mata. Kenapa? Dahsyatnya siksaan neraka tuan-tuan sekalian. Summa la yazalu yabda fiha. Yang mana Sa'id bin Jubair ni dia ulang balik, kemudian ulang balik, ulang seolah-olah telah hampir ajalnya. Hatta yushika ay yaqdiya nahbah, seolah-olah telah hampir ajalnya. Dia rasa macam dia nak mati dah tuan-tuan sekalian. Ni kenapa bila dia baca ayat-ayat macam ni. Baik. Wa qad da'aba ala shaddi rihalihi ila baitil haram kull 'amin marratain. Dan menjadi amalan dia akan syadda rihalihi. Syadda rihali bersungguh-sungguh musafir dua tempat tuan-tuan sekalian. Nabi suruh kita ni la tushaddu rihal illa fi salasati masajid. Nabi kata jangan kamu bersungguh-sungguh nak pergi satu tempat melainkan tiga tempat. Iaitulah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Aqsa. Tiga tempat ni kita kena bersungguh. Hak Korea, Jepun tu nombor 10 11 lah tuan-tuan sekalian. Ni dak hak pertama Korea dulu. Yang kedua negara-negara barat Eropah ni. Mekah, Madinah last sekali kita. Patut Mekah, Madinah ni duk awal sekali. Meletakkan tempat yang kita kena pergi dulu mana? Mekah, Madinah. Saya pernah bawa jemaah tuan-tuan sekalian. Jemaah saya ni kira datin lah. Dia kata, I biasa pergi Paris. Dia kata. Rupanya tuan-tuan sekalian, saya kata tak apa. Datin pergi Mekah dulu tengok. Saya bawa dia tuan-tuan sekalian, jemaah saya tu. Dia kata, kalau tahu macam ni tempat ni, Mekah ni macam ni, tenangnya ibadat ni, dia kata, saya tak pergi dah Paris lepas ni.
Tak pergilah tempat-tempat macam tu tuan-tuan sekalian. Kenapa? Ketenangan yang ada di Mekah dan di Madinah. Bumi yang turunnya wahyu oleh Allah Ta'ala. Dia punya zuk dia lain. Jadi tuan-tuan sekalian, Sa'id bin Jubair ni amalan dia pergi ke Baitul Haram, pergi ke Baitul Haram di Mekah ini kulla amin marratan, setiap tahun 2 kali. Amalan dia setiap tahun 2 kali. Marratan fi Rajabin muhriman bi umrah, iaitulah waktu yang pertama dia pergi bulan Rajab, dia berihram untuk buat umrah, dan yang kedua dia pergi pada bulan Zulqa'dah, berihram juga untuk buat haji. Ni setiap tahun 2 kali dia pergi Baitullahil Haram. Wa qad kana tullabul ilmi wa syudatul khairi wal birri wan nushi yatawafaduna 'ala al-Kufah. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka-mereka yang tullabul ilmi, orang yang nak cari ilmu, mereka-mereka yang nak mencari kebaikan, nak mencari bimbingan, nasihat, mereka ni akan pergi ke Kufah. Pergi ke Kufah liyanhalu min manahili Sa'id bin Jubair sarrati al-azbah. Kenapa? Kerana mereka nak menikmati limpahan ilmu daripada ni Sa'id bin Jubair. Wa yaghtarifu min hadihi al-qawim, dan untuk mendapat bimbingan daripada Sa'id bin Jubair ini. Maka ada yang tanya tentang fahadha yas'aluhu 'anil khasyah. Ada yang tanya tentang apa makna khasyah. Khasyah ni apa dia? Takut-takut ni apa? Maka kata Sa'id bin Jubair, al-khasyatu an takhsyallaha jalla wa 'azza hatta tahula khasyatuka bainaka wa baina ma'asika. Kata Sa'id bin Jubair, tuan-tuan sekalian, takut-takut ni ialah kamu takutkan Allah Subhanahu wa taala yang mana menghalang kamu buat dosa. Yang mana menghalang kamu daripada buat maksiat. Itu makna khasyah. Sekadar takut saja buat maksiat, itu bukan nama takut, tuan-tuan sekalian. Kata dia, takut-takut ni apa? Antaksyallaha jalla wa azza, kamu takut kepada Allah Ta'ala sampai tahap kamu tak boleh nak buat dosa. Menghalang kamu buat dosa. Di antara kamu dengan dosa ni, dia ada halangan. Itulah khasyah nama dia. Itu baru nama takut, tuan-tuan sekalian. Ni, itu makna khasyah. Ada orang tanya lagi, apa makna zikir ya Syekh? Tok Guru, apa makna zikir? Fayaqulu az-zikru huwa ta'atullahi jalla wa ala. Maka kata dia, zikir-zikir ni kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna zikir. Faman aqbala 'ala Allah wa ata'ahu faqad zakarahu. Barang siapa yang datang kepada Allah Taala dan taat kepada Allah, faqad zakarahu, maka itulah zikir. Yang mana dia ingat Allah, dia taat pada Allah, itulah zikir. Wa man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling daripada Allah, walam yuti'hu, dan tidak taat pada Allah, falaisa bizakirin, yang itu bukan zikir. Walaupun tiap-tiap malam, dia kata walau bata lailatu yusabbihu wa yatlu, walaupun sepanjang malam duk bertasbih dengan baca Quran. Sepanjang malam ni subhanallah 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 subhanallah, baca Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati, baca habis Quran, tapi berpaling daripada Allah, tak taat pada Allah Taala, yang ni bukan zakir. Kata dia, tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang zikir ni mana dia orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian. Wa qad kanat al-Kufah hina ittakhadhaha Sa'id bin Jubair dar iqamatin lahu, yang mana tuan-tuan sekalian pada waktu dia datang ke Kufah ni sebagai tempat tinggal dia, khadi'atan lil Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi, yang mana Kufah ni di bawah pemerintahan ataupun pentadbiran Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi. Saya cerita soal Hajjaj ni, dia seorang pemimpin yang zalim, terkenal dengan kezaliman dia. Idh kana al-Hajjaj yawma idzin wali 'ala al-Iraq, yang mana Hajjaj ni, tuan-tuan sekalian, ketika itu dia menjadi gubernur di Iraq. Menjadi gubernur di Iraq, di Masyriq, kawasan timur, wa biladi ma wara'an nahar,
dan juga negara sebalik sungai. Luah empayar dia. Wa kana yatarabba' hina idzin ala dzurwati satwatihi wa sultanih, yang mana ketika itu dia telah mencapai kemuncak kuasa, tuan-tuan sekalian. Banyak di bawah, banyak dia pegang ni negara-negara ni. Iraq, kawasan timur luah lah. Bukan kata, tuan-tuan sekalian, bukan kata Terengganu saja contoh. Satu Terengganu dia pegang. Lepas tu siapa lagi kawasan-kawasan lain. Besarnya pemerintahan dia. وذلك بعد أن قتل عبد الله بن الزبير وقضى على حركاته, yang mana benda ini berlaku setelah daripada dia berjaya menghapuskan gerakan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu wa qada ala harakati. Jadi tuan-tuan sekalian, pernah kita cerita dulu bagaimana Hajjaj ni duduk berlawan dengan Abdullah bin Zubair, perang antara dua ni. Dan Hajjaj berjaya menghapuskan gerakan Abdullah bin Zubair. Yang mana Abdullah bin Zubair ni bui'a bil khilafah, dibai'ah untuk menjadi khalifah. Tapi Hajjaj menghapuskan gerakan dia. Dia tak nak Abdullah bin Zubair menjadi khalifah ketika itu. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi bayangkan bagaimana wa akhda'an Iraq, seluruh Iraq tunduk kepada Bani Umayyah, pemerintahan Bani Umayyah. Wa akhmada niran as-sawrat al-qa'imati huna wa hunak wa amala as-sayfa fi riqabil ibad, dan dia berjaya memadamkan pemberontakan di setiap tempat. Hajjaj ni dia berjaya, mana-mana hak berontak dia berjaya selesaikan dengan menggunakan mata pedang, fi riqabil ibad, pada tengkuk manusia. Siapa-siapa yang melawan sembelih dia. Ni Hajjaj, tuan-tuan sekalian. Wa asya'a ar-ru'ba fi arja'il bilad, dan dia menimbulkan ketakutan kepada rakyat. Rakyat jadi takut. Bila mana siapa-siapa yang cuba lawan dia, dia akan bunuh. Hatta imtala'atil qulubu rahbatan minhu wa khasyatan min batshi, sampai mereka takut dengan kekejaman Hajjaj, tuan-tuan sekalian. Summa sya'allah ay yaqa sidamun baina Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi wa baina Abdurrahman bin Ash'ath ahad kibari quwadihi. Takdir Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian, satu hari berlaku pertembungan di antara Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi dengan salah seorang daripada panglima dia. Nama dia Abdurrahman ibn Ash'ath. Panglima hebat ni. Yang mana tuan-tuan sekalian, bila mana berlakunya pertembungan di antara kedua ni, menimbulkan satu fitnah ataupun satu malapetaka yang sangat hebat, yang memusnahkan segala-galanya. Akalatil akhdara wal yabis, musnah habis. Wa tarakat fi jismil muslimina jirahatin ghairah, dia meninggalkan pada tubuh manusia ni ataupun luka yang sangat dalam jiwa umat Islam. Yang mana tuan-tuan sekalian, bagaimana timbulnya fitnah ini ataupun malapetaka yang dahsyat ini, dia bermula dengan Al-Hajjaj mengarahkan Ibn Ash'ath tadi itu dengan tentera-tenteranya untuk pergi memerangi Ratbil. Ratbil ni seorang raja Turki, Malik At-Turk, alal manatik al-waqi'ati wara' Sajistan, yang duduk di sebelah utara Sajistan, tuan-tuan sekalian. Maka panglima yang gagah berani ni, Al-Qaidul Basil Al-Muzaffar, pergilah. Dia pergi dengan tentera-tentera dia. Syatran kabiran min biladi Ratbil. Bila mana sampai di Ratbil, tuan-tuan sekalian, mereka melancarkan serangan demi serangan secara besar-besaran melawan dengan Ratbil. Maka dengan sebab serangan tadi menyebabkan mereka berjaya menawan beberapa kota yang penting. Wahtalla husunan mani'atan min diyarihi, dapat tawan beberapa kota yang penting di Ratbil ini. Dan mereka dapat mengaut keuntungan yang sangat banyak. Wa ghanima maghanima katsiratan min mudunihi wa qurah, dapat keuntungan daripada bandar-bandar dan juga kampung-kampung. Habis dia, tuan-tuan sekalian, kemudian dia tulis surat pada Hajjaj. Dia tulis surat pada Hajjaj, dia utuskan seorang utusan bagi tahu tentang berita kemenangan dia ni. Bagaimana dia telah berjaya memenangi peperangan ini,
dan dihantar sekali tuan-tuan sekalian bersama dengan utusan tadi itu 1/5 daripada harta rampasan. Banyak tu. Disimpan, suruh disimpan di khazanah, di baitul mal orang Islam. Jadi dia pun wa kataba lahu kitaban ista'zana, dia pun tulis surat beritahu kepada Hajjaj dia nak minta izin nak hentikan serangan dulu. Nak hentikan serangan dulu muddatan minaz zaman, satu tempoh daripada masa. Nak berhenti ni, sebelum ni serang semua. Nak berhenti sekejap supaya apa tuan-tuan sekalian? Liyakhtabira madakhilal biladi wa makharijaha. Dia nak meneliti setiap inci tempat yang di tengah masuk ni. Kan, dah kita masuk tempat negara nak perang ni tuan-tuan sekalian. Dia nak tengoklah, nak study, nak tengok teliti tempat-tempat dalam ni macam mana. Dan dia nak mengkaji bagaimana keadaan muka bumi tempat ini. Sebelum daripada dia mara jauh ke hadapan, ke dalam kawasan-kawasan yang tak diketahui. Kenapa? Bimbang mendedahkan kepada serangan musuh. Ini peranan Panglima. Sebab tu dalam peperangan tuan-tuan sekalian, dia mesti ada strategi. Mesti ada strategi dia. Inilah peperangan dia. Bukan main masuk gitu saja. Jadi dia kena ambil kira belaka benda-benda macam ni. Lalu tuan-tuan sekalian, bila mana surat ni sampai kepada Hajjaj, Hajjaj baca, Hajjaj marah. Hajjaj pun marah, bangkit kemarahan dia. Faqtadha al-Hajjaj minhu, Hajjaj bertulis surat pula. Ditulis surat yang mana dia mengatakan bahawasanya menyifatkan Ibn Ash'as tadi sebagai seorang yang jubun wal khunu', seorang yang penakut, dibatul tuan-tuan sekalian. Allah Akbar. Dia kata pada ketua parlimen dia kata penakut bapak ni. Wa yunziruhu bil waili was subur. Dia ugut kepada Ibn Ash'as tadi, wa qadatal kata'ib, dan pemimpin mereka tentera-tentera tadi tu, mereka mengatakan, dia ugut tuan-tuan sekalian, wa yuhaddiduhu bitanhiyati an qiyadatil jaish. Dia ugut Ibn Ash'as, dia akan dipecat daripada kepimpinan. Dipecat daripada menjadi ketua. Maka tuan-tuan sekalian, ketika itulah bila mana Abdul Rahman Ibn Ash'as baca surat daripada Hajjaj, dia mengumpulkan tentera-tentera dan juga pemimpin-pemimpin kataib, pemimpin yang ada, baca surah Hajjaj ni, baca. Dan mereka mesyuarat. Wastasyarahum fihi, mesyuarat. Maka tuan-tuan sekalian, apa keputusan mesyuarat? Yang mana fada'auhu ila al-khuruj alaihi, yang mana Ibn Ash'as mencadangkan supaya mereka menyerang Hajjaj. Kita kena serang Hajjaj dan kita kena batalkan bai'ah taat setia kita kepada dia, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Zalim sangat ni. Kan? Faqala lahu Abdul Rahman, maka kata Abdul Rahman, atubayi'unani ala zalika wa tu'azirunani ala jihadihi? Adakah kamu sanggup memberikan bai'ah kepada aku untuk bantu aku menyerang Hajjaj ini, hatta yutahhirallahu ardal Iraq min rijsihi, sehinggalah Allah Ta'ala membersihkan bumi Iraq daripada angkara keji dia, tuan-tuan sekalian. Maka fabaya'ahul jundu ala ma da'ahum ilaihi, maka semua tentera berbai'ah, yang mana setuju nak lawan dengan Hajjaj, tuan-tuan sekalian. Jadi peranglah ni. Habba Abdul Rahman ibn Ash'as bi jaishi al-mumtali karahatan lil Hajjaj. Jadi Abdul Rahman dan tenteranya mara, yang mana benci kepada Hajjaj tadi itu. Wa nashibat bainahu wa baina juyush ibn Yusuf as-Saqafi ma'arik at-tahinatun intasara fiha nasran mu'azzaran. Jadi bila mana berlaku pertembungan yang sengit, tuan-tuan sekalian, di antara tentera Abdul Rahman ibn Ash'as dengan tentera-tentera Hajjaj, jadi tentera-tentera Abdul Rahman mendapat kemenangan yang besar. Menang, dan mereka dapat menguasai Sajistan, dan juga sebahagian daripada negara Faris. Kemudian tuan-tuan sekalian, mereka merancang untuk mengambil alih Kufah dan juga Basrah daripada tangan Hajjaj. Ini dua tempat ni kubu kuat ni, Kufah dengan Basrah.
wa fi ma kanat niranul harbi mushta'ilah bainal fariqain, dalam keadaan api peperangan tengah sengit tuan-tuan di antara kedua pihak ini. Wa kana ibnu Ash'ath yantaqilu min zafar ila zafar, tentera Abdul Rahman bin Ash'ath mendapat kemenangan demi kemenangan, dan kemudian Hajjaj ini dalam keadaan berhadapan dengan masalah ketika itu. Yang mana tuan-tuan sekalian, zalika anna wulat al-amsar katabu ila al-Hajjaj kutuban qalu fiha, pentadbiran kawasan ni menulis surat kepada Hajjaj. Tengah-tengah perang ni ada masalah lain pula, yang mana mereka mengatakan ahlu zimmah, ahlu zimmah ni kafir zimmi yang duduk di bawah pemerintah Islam ini, qad tafiqu yadkhuluna fil Islam, yang ramai peluk Islam, mereka masuk Islam, liyatakhallasu min daf'il jizyah, mereka ni enggan untuk membayar jizyah tuan-tuan sekalian, yang mana mereka ni mendapat perlindungan daripada orang Islam, dia tak nak bayar jizyah, dan mereka meninggalkan kampung-kampung dan mereka bekerja, pergi ke mana, pergi ke bandar, pergi ke bandar-bandar. Jadi mereka tinggalkan kampung-kampung, ada yang berhijrah, pergi ke bandar-bandar, duduk di bandar pula. Dan mereka tak nak bayar jizyah, tak nak bayar cukai. Jadi bayangkan ketika itu kutipan cukai semakin berkurang. Wa innal kharaja qad mahalla, kutipan cukai makin kurang. Wa innal jibayat qad aflasat, dan duit makin kehabisan. Jadi Hajjaj ni serabut pula, mari pula bapak ni tak nak bayar jizyah. Hajjaj ni dikutip belaka ni, cukai-cukai ni. Fakatab al-Hajjaj ila wulatihi fil Basrah, maka Hajjaj pun tulis surat kepada dia punya pentadbiran kawasan mereka ini, dan juga dan lain lagi, mengarahkan supaya apa tuan-tuan sekalian, ay yajma'u kullaman nazaha ila al-mudun min ahli zimmah. Semua ahli zimmi yang berpindah ke bandar, dikerah supaya apa? Cari mereka dan bawa balik ke kampung mereka. Wa ayyu'iduhum ila al-qura min mahma tala nuzuhuhum anha, mana balikkan mereka, pulangkan mereka ke kampung balik walau lama mana dah mereka berpindah. Jadi tuan-tuan sekalian, fasada'al ulatu bil amri, lalu pentadbiran kawasan laksanalah pasal Hajjaj suruh ni, yang mana mereka menghalau sejumlah daripada mereka tadi, daripada rumah-rumah mereka. Wa ab'aduhum an mawaridi arzaqihim, ada yang mata pencarian di bandar-bandar ni disingkirkan, dan mereka menghimpunkan semua-semua yang ada di tepi-tepi bandar dan sebagainya. Mereka keluarkan, mereka halau tuan-tuan sekalian, bersama-sama dengan anak bini mereka. Bayangkan ketika itu, habis kena halau mereka, dan wadafa'um dafa'ina rahil ila al-qura, kena balik semula ke kampung, kena bayar jizyah, kena bayar al-kharaj. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana berlaku macam ni peristiwa ini, diambil wanita, anak-anak, orang tua, menyebabkan mereka menangis, dia berkun menangis, wa yastasrikhun, menjerit-jerit, wa yastarithun, mereka minta tolong, wa yunadun, dan mereka menyeru, wa Muhammadah, wa Muhammadah, minta, mana tanya di mana, minta tolong dengan Muhammad, Nabi Muhammad, wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa haru fima yaf'alun, mereka bengong nak buat apa tuan-tuan sekalian, kan? Wa ila aina yadhhabun, mereka nak pergi ke mana? Maka ketika itulah tuan-tuan sekalian, keluarlah ulama-ulama di Basrah, wa qurra'uha, dan orang-orang yang qari, ulama-ulama orang yang faqih dan sebagainya, untuk minta kesiankan mereka ni, kesiankan mereka, minta dibantulah mereka ini. Falam yatamakkanu min zalik, akan tetapi tuan-tuan sekalian, ulama-ulama ni tak mampu. Fatafiku yabkuna li bukaihim, mereka juga menangis dengan menangisnya mereka. Wa yastarithuna li musabihim, tak boleh nak buat apalah, mana hanya mampu tengok saja apa yang berlaku di hadapan mata mereka. Ketika inilah tuan-tuan sekalian, Abdul Rahman ibn Ash'ath mengambil kesempatan, dia mengajak fuqaha dan juga qurra di Basrah ini untuk bantu dia.
bersama-sama dengan dia. Fastajabat lahu kaukabatun min jillatit tabi'in, maka menerimalah di antara kaukab tokoh-tokoh yang terkemuka daripada tabi'in ini dan juga imam-imam ulama-ulama Islam, di antaranya iaitulah Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, wa Abdurrahman ibn Abi Layla wa Sya'bi wa Abul Bukhturi wa Abul Bakhtari wa ghairuhum dan ramai lagi ulama-ulama yang menyertai dengan Abdurrahman ibn Ash'ath. Wa darat rahab harbi bainal fariqain, jadi berlaku pula pertempuran yang sengit di antara dua kumpulan ini. Wa kana nasru fiha awwal al-amri li bani Ash'ath, jadi tuan-tuan sekalian, kemenangan yang pertama berpihak kepada tentera-tentera Ibn Ash'ath, wa man ma'ahu al-hajjaj wa junudihi. Kemudian tuan-tuan sekalian, kedudukan Hajjaj ni makin kuat. Summa bada'at kaffatul Hajjaj tarja'u syai'an fa syai'an. Lawan-lawan pula kali kedua, Hajjaj pula makin kuat dia, tentera dia. Maka sampai mengalahkan Ibn Ash'ath, tuan-tuan sekalian. Kalah tentera Ibn Ash'ath. Dan bila kalah ni, wa farra Najjar bin nafsi, Abdurrahman bin Ash'ath pun melarikan diri. Pasal apa? Tentera dikalau. Wastaslama jaishuhu lil Hajjaj, dan tentera yang lain ditangkaplah, diserahkan kepada Hajjaj. Jadi tuan-tuan sekalian, bayangkanlah bila mana tentera tadi ditawan, kalah tadi tu, Hajjaj memanggil Amar Ajabu nadiyahu, panggil, adalah tukang panggil ni, suruh panggil mereka-mereka yang telah kalah tadi untuk mereka ni berbai'ah, tajdid bai'ah mereka. Fastajaba aksaruhum lahu wa tawara ba'duhum anhu. Jadi bila mana dalam ramai-ramai tadi ada yang terima mana tajdid bai'ah balik dengan Hajjaj, dan ada yang ingkar dengan bai'ah ini. Dan di antara yang ingkar dengan bai'ah ini, tuan-tuan sekalian, iaitulah Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu wa arda. Yang mana tuan-tuan sekalian, falamma akhazal mustaslimuna yataqaddamuna tiba'an li bai'atihi, bila mana orang-orang yang menyerah diri tadi itu, mereka ke hadapan untuk berbai'ah, tiba-tiba terkejut, berlaku sesuatu di luar jangkaan. Kenapa tuan-tuan sekalian? Falaqad ja'ala yaqulu lil wahidi minhum, yang mana mereka mengatakan, yang datang bai'ah ni, ditanya pada dia, atashhadu ala nafsika bi annaka qad kafarta bi naqdi bai'atika liwali amiril mu'minin. Adakah engkau mengaku bahawasanya engkau telah kufur dengan melanggar bai'ahmu kepada wali amirul mu'minin, pemimpin amirul mu'minin ini? Melanggar apa tadi? Hajjaj tadi, adakah mu mengaku mu telah kufur? Ni bahaya tuan-tuan sekalian. Fa idza qala na'am, kalau orang tu kata ya, maka diterima tajdid bai'ah dia tadi, akan dibebaskan. Tapi siapa-siapa yang kata la, maknanya dia tak terimalah, maka akan dibunuh, tuan-tuan sekalian. Bayangkan, siapa-siapa yang kata ya, mana kata dia kufur lah kerana langgar bai'ah ni, dengan Hajjaj tadi tu. Siapa yang kata ya akan dibebaskan, siapa yang kata dak dibunuh. Fakana ba'duhum yakhda' lahu, jadi sebahagian tuan-tuan sekalian, yang mana mereka ni sanggup mengakuinya, walaupun kufur, sanggup mengakui kekufuran, tuan-tuan sekalian, semata-mata nak menyelamatkan diri mereka daripada dibunuh. Ada sebagai yang lain, wa kana ba'duhum yastakbiru zalika, tak sanggup nak mengakui benda ni, mengingkari benda ni, dan mereka sanggup menyerahkan leher mereka untuk membayar harga keinginan mereka, tuan-tuan sekalian. Tak sanggup nak kata mereka ni kufur pada Allah Ta'ala, kenapa telah melanggar bai'ah dengan Hajjaj tadi tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bayangkan, walaqad za'at akhbaru tilkal majzarah ar-rahibah, berita tentang penyembelihan ni, tuan-tuan sekalian, berlaku sangat-sangat luas. Bayangkan, siapa-siapa yang kata la akan dibunuh, disembelih, dipancung kepala tu ketika itu.
Majzarah ni, penyembelihan yang menggerunkan ni, yang mana tuan-tuan sekalian dibunuh beribu-ribu. Qutila fiha bid'atu alafin minar rijal. Beribu-ribu manusia yang telah dibunuh ketika itu. Bayangkan. Wa naja minha bid'atu alafin, dan yang selamat juga beribu-ribu. Ba'da'an damaru anfusahum bil kufri, setelah mana mereka rela mengakui dengan kekufuran mereka. Satu kisah tuan-tuan sekalian, yang mana ada seorang tua ni, anna syaikhan mu'ammaran, seorang syekh yang telah tua daripada kabilah Khas'am, yang mana dia ni mengambil pendirian berkecuali daripada dua pihak ni, pasal dia tua dah kan. Dia duduk di muqiman wara' al-Furat, duduk di sebalik Furat. Jadi tuan-tuan sekalian, sungai Furat, fasiqa ila Hajjaj, maka dia juga dibawa bersama dengan yang lain juga yang dibawa kepada Hajjaj. Falamma udkhila alaihi sa'alahu an halihi, bila mana datang tuan-tuan sekalian, dimasukkan dia ni, maka ditanya tentang dia ni. Maka dia mengatakan, ma ziltu munzu syabbat hadhihi an-nar mu'tazilan wara'a hadha an-nahr, sepanjang berlakunya pertempuran ini, aku mengasingkan diri di sebalik sungai ini, menunggu habis tamatnya peperangan. Bila habis dah perang, aku datang kepadamu untuk berbai'ah. Kata Hajjaj, tabbal laka, celakamu ni. Ataq'uda mutarabbisan, adakah mu duduk saja, tengok saja? Wala tuqatilu ma'amirika, kamu tak berperang bersama pemimpin kamu? Bersama Hajjaj lah maknanya tuan-tuan sekalian. Summa zajrahu qailan atashhadu ala nafsika bi annaka kafir. Jadi Hajjaj tanya, adakah kamu mengaku bahawasanya mu ni kafir? Pasal tadi tu langgar bai'ah tadi tuan-tuan sekalian. Lalu kata lelaki ni hak tua tuan-tuan sekalian, bi'sar rajulu ana, buruknya aku ni, buruknya lelaki, mana teruk dah lelaki macam aku ni. In kuntu abadtullah samanina aman, 80 tahun aku beribadat pada Allah Ta'ala. Summa ashhadu ba'da zalika ala nafsi bil kufri, kemudian aku mengaku aku kafir. Dia kata, buruklah aku, 80 tahun aku sembah Allah, tiba-tiba aku nak kata aku ni kafir, kufur, memang doklah tuan-tuan sekalian. Faqala lahu idzan aqtuluka, kata Hajjaj, kalau macam tu aku bunuhmu. Lalu kata syekh ni, wa in qataltani, kalau mu nak bunuh aku, fa wallahi ma baqiya min umri illa dhim'u himarin, aku ni ibarat macam seteguk air yang diminum seekor keldai. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Kalau pagi minum, petang mati gitu, keldai. Mana aku ni tua dah, nak bunuh juga. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, kata orang tua ni, aku nak tunggu kematian siang malam, pagi petang aku tunggu kematian, mu nak bunuh aku, bunuhlah, kata dia. Kata Hajjaj kepada penyembelih dia, idrib unuqah, pancung leher dia tuan-tuan sekalian. Tukang pancung pun pancung leher dia. Yang mana tuan-tuan sekalian, semua yang ada di situ hanya mampu melihat saja, bersimpati kepada orang tua tadi. Kemudian dipanggil lagi ni, ramai-ramai nanti kita akan cerita tuan-tuan sekalian, kita akan sambung pada episod yang kedua, yang mana akan dipanggil seorang demi seorang, dan sampailah kepada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, yang sangat hebat penyerian dia, tegas istiqamah dia dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan yang kurang datang dari hamba sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah salatu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dan tuan-tuan sekalian, derma semangat untuk Turki insya-Allah. Wallahu taala.